Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sambungan kita pada begini muka surat 300 di bawah tajuk tercelanya dunia. Ayat-ayat yang menyebutkan tercelanya dunia sangat banyak. Yang ini ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menyebutkan tercelanya dunia sangat banyak. Majoriti ayat Al-Quran mengandung celaan terhadap dunia, memalingkan makhluk darinya dan mengajak mereka kepada akhirat. Kebanyakan ayat Quran kandungannya melihat kepada dari sudut inilah, dari sudut berkaitan dengan dunia dan juga akhirat ini. Maka ayat-ayat yang mencela dunia, yang malingkan manusia dari dunia lebih banyak daripada ayat-ayat yang menyebut tentang manfaat dunia itu sendiri. Bahkan tujuan diutuskan para nabi dan rasul tidak lain adalah untuk hal itu. Dan bahkan tujuan diutuskan para nabi dan rasul tidak lain adalah untuk hal itu, yang untuk malingkan manusia dari dunia dan memfokuskan kepada akhirat. Karena itu kami tidak perlu lagi menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tersebut di sini. Berikut ini kami sebutkan sebahagian dari hadis yang bicara masalah ini. Jadi oleh kerana sedia maklumlah bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, merenung Al-Quran, sedia maklum bahawasanya Al-Quran memberi tumpuan yang sangat besar kepada akhirat dan sedikit saja tumpuan kepada dunia, walaupun dunia ini bukan tidak penting kerana dia menjadi mazra'atun lil akhirah, tempat dipanggil ladang untuk kita mencari bekal bagi kehidupan akhirat kita. Sekadar itulah kepentingan dunia, tidak lebih daripada itu. Diriwayatkan bahawa ketika melewati bangkai seekor kambing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kalian melihat kambing ini hina bagi pemiliknya?" Bangkai kambing. Kerana kambing ini sudah mati, maka Nabi bertanya para sahabat, "Tidakkah kau melihat betapa bangkai ini tidak ada nilai di sisi pemiliknya kerana dia sudah mati? Dan betapa kambing ini tidak ada nilai di sisi pemiliknya kerana dia sudah menjadi bangkai?" Para sahabat menjawab, "Benar ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, ad-dunya ahwanu ala Allahi min hadhi syah ala ahliha." Ad-dunya ahwanu ala Allahi min hadhi syati ala ahliha, walau kanat ad-dunya ta'dilu inda Allahi janaha ba'udah, ma syaqa kafiran minha syurbata ma'in. Demi zat yang menguasai diriku. Maknanya Nabi bersumpah dengan Allah. Demi Allah, demi zat yang menguasai diriku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah daripada kambing ini bagi pemiliknya. Jika pemilik kambing tidak lagi mengindahkan kambingnya yang sudah menjadi bangkai, maka kata Nabi SAW, dunia ini lebih rendah nilainya di sisi Allah daripada kambing yang telah menjadi bangkai di sisi pemiliknya tadi. Seandainya dunia itu seimbang di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk. Jika sekiranya dunia ni ada nilai sekalipun sedikit seumpama sayap seekor nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir dari dunia seteguk air pun. Jadi oleh kerana dunia ini tidak ada nilai, maka Allah memberikan kepada siapa yang mengejar dunia. Siapa yang mengejar dunia, kejarlah.
Tetapi dia perlu menyedari bahawasanya dunia ini tidak akan lama, tidak akan kekal lama. Hadis ini melihat pada nota kaki yang disertakan dalam buku kita ini, dinyatakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Hakim dan ia mensahihkan sanadnya. Bahagian akhir adalah riwayat Tirmizi dan berkata Imam Tirmizi hadis hasan sahih. Dan begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW juga bersabda, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini, kata Nabi SAW, adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Apa maknanya? Dunia ini bagi orang mukmin, dia bukan tempat untuk dia bebas, sebebas-bebasnya. Kerana dunia ini adalah tempat ujian. Jadi sebab itu ada batasan. Ada batasannya. Ada halal, ada haram. Kenapa begitu? Kerana sememangnya Allah menetapkan dunia ini sebagai tempat ujian. Dan bebas itu adalah di akhirat. Yang bebas yang sebenarnya adalah di akhirat. Semua yang ada di dunia ini terbatas. Usia terbatas. Kesedapan pun terbatas. Kekuatan tubuh pun terbatas. Begitulah juga dari segi syariat pun ada batasan-batasannya. Tapi bagi orang kafir, dunia ini adalah syurga. Dunia ini adalah syurga kerana dia menikmati segala-galanya tanpa mengira halal dan juga haram. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seterusnya Nabi SAW bersabda lagi, "Ad-dunya mal'unun fiha ma fiha illa ma kana lillahi minha." Dunia ini terkutuk. Terjemahan kepada mal'unatun. Terlaknat. Laknat ini maknanya matrudatun min rahmatillah. Yang terusir daripada rahmat Allah ataupun jauh. Anak orang yang mengejar dunia, maka dia akan semakin jauh daripada Allah, semakin jauh daripada rahmat Allah. Illa ma fiha, illa ma kana lillahi minha. Kecuali yang ditujukan kepada Allah. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyebutkan bahawa segala yang dilakukan di dunia ini lillahi ta'ala, maka dia bukan lagi dunia. Maka dia sudah menjadi akhirat. Dia sudah menjadi akhirat. Masa yang kita peruntukkan tadi untuk solat subuh dan juga berzikir selepas subuh dan juga solat sebelum subuh, masa itu adalah masa-masa dunia kita. Tapi dia sudah menjadi akhirat. Kerana solat itu adalah untuk Allah. Dan begitu juga apa yang kita zikirkan, ucapan-ucapan kita itu untuk Allah Ta'ala. Tapi kalau masa yang sama kita gunakan untuk menghadap televisyen, maka dia dunia lah. Dia kekal di dunia. Dan semua yang sifatnya dunia ini, faniyatun, akan musnah, akan berakhir. Jadi sebab itu, kalaulah kita ingin berbekal di akhirat, maka lakukanlah lillahi ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ia menghasankannya. Jadi Imam Tirmizi menegaskan hadis ini hasan, dan Ibn Majah juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan dengan tambahan kecuali zikrullah, yang tidak dilaknat, yang tidak terusir dari rahmat itu, iaitulah zikrullah, zikrullah. Dan apa yang mendukungnya? Apa yang mendukung zikrullah? Seperti menuntut ilmu, seperti kita menziarahi orang sakit, seperti kita menziarahi sanak saudara, ibu bapa dan sebagainya. Maka itu masuk dalam zikrullah, dalam pengertian zikrullah, baca Quran dan sebagainya lagi. Begitu juga orang berilmu dan penuntut ilmu. Itu semua dikecualikan daripada dunia yang man'un, yang terlaknat, terusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Abu Musa al-Asy'ari berkata, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, fa asiru ma yabqa ala ma yafna." Barang siapa mencintai dunianya, nescaya dia akan membahayakan akhirat. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, nescaya dia akan membahayakan dunianya. Maka utamakanlah apa yang kekal, yakni akhirat, daripada apa yang binasa. Jadi, kita faham daripada hadis ini, kita tak akan berjaya untuk mengejar kedua-duanya sekali. Dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, kita kena pilih salah satu. Kalau kita mengejar dunia, kita akan kehilangan akhirat. Jika kita mengejar akhirat, kita akan kehilangan dunia. Maka di hujung hadis itu, Nabi menyebutkan, utamakanlah apa yang kekal daripada yang binasa, iaitu dunia. Jadi akhirat kekal, dunia itulah. Dunia yang akan binasa. Jadi utamakanlah akhirat. Bukan tak boleh untuk kita bahagia menikmati bahagiaan di dunia ini. Boleh. Tapi halal. Yang halal saja. Jadi orang yang menghati yang halal bermakna dia menjaga akhiratnya. Tapi orang yang dia menikmati dunia sehingga dia tidak sembahyang, sehingga dia melakukan meraihkan ataupun dia menuruti hawa nafsu sehingga mengenepikan perintah Allah, itu akan mencederakan akhiratnya. Hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabrani, Ibn Hibban, Al-Hakim, yang mensahihkannya. Jadi sahahu Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan hadis ini adalah sahih. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Cinta dunia adalah pangkal bagi setiap khati'ah. Khati'ah ni kesalahan. Terjemah di sini. Dan mungkin biasa kita boleh sebut dosa. Cinta dunia adalah punca bagi semua dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dunya, Ibnu Abi Dunya. Imam Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab, Syu'abul Iman. Dari Al-Hasan secara mursal. Jadi hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya pada sahabat. Mana di mana perawi iaitu tabi'in direct pada Nabi SAW tanpa menyebutkan dari sahabat yang mana dan beliau mengambil hadis tersebut. Kerana tabi'in tidak pernah bertemu dengan sahabat. Ya, Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, dan dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, dan dia meriwayatkan hadis ini dengan menyandarkan kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan sahabatnya, sahabat yang diambil daripada. Jadi hadis mursal ini dihukumkan dhaif oleh para ulama kerana terputus, kerana berlaku inqita'us sanad. Walaupun para ulama menegaskan dikecualikan jika diriwayatkan oleh tabi'in al-kibar. Nah, tabi'in yang besar. Seumpama Hasan al-Basri, Sa'id ibn Jubair dan sebagainya lagi. Ya. Zaid bin Al-Qam berkata, kami pernah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian ia minta minuman. Maka dibawakan kepadanya air dan madu. Ketika minuman itu didekatkan ke mulutnya, dia menangis sehingga para sahabat ikut menangis. Para sahabat yang lain berhenti menangis, tetapi dia, yakni Abu Bakar, terus menangis. Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali lagi menangis sehingga para sahabat yang mengira bahawa mereka tidak lagi mampu menanyakannya, mampu untuk mempersoalkannya. Ya, kan dia terus menangis. Selanjutnya Zaid bin Al-Qam berkata, kemudian Abu Bakar mengusap kedua matanya dan para sahabat berkata, wahai Khalifah Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan kau menangis? Abu Bakar menjawab, pernah aku bersama Rasulullah SAW. Kemudian aku melihat beliau menolak sesuatu dari dirinya.
padahal aku tidak melihat seorang pun bersama beliau. Jadi syarat seorang menolak sesuatu padahal Nabi mereka tak tengok ada sesiapa pun di depan dia. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang engkau tolak dari dirimu? Rasul menjawab, dunia telah menjelma dalam bentuknya kepadaku. Maka aku berkata kepadanya, jauhkanlah engkau, wahai dunia. Jadi apa yang Nabi tolak tadi adalah dunia. Kerana dunia menjelma di depan baginda. Jadi seolah seperti seorang manusia dan Rasulullah menolak dia. Jauhlah engkau, wahai dunia. Kemudian dunia itu pergi. Dunia pun berlalu pergi. Lalu kembali lagi kepadaku, kata Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya jika engkau dapat menyelamatkan diri dariku, wahai Muhammad SAW, nescaya orang-orang selepas kamu tidak akan dapat menyelamatkan diri dariku. Jadi umat kamu dapat bebas daripada aku, wahai Muhammad. Tapi umat kamu selepas kamu, mereka tidak akan berupaya untuk bebas dariku. Dan itulah realiti yang berlaku. Realiti yang berlaku dalam kehidupan umat Islam pada ini. Dan mereka telah dikuasai oleh dunia sehingga akan menyebabkan kekuatan mereka lemah. Mereka diratah oleh musuh. Dan ditanya pada Nabi Rasulullah pernah menceritakan bahawasanya satu ketika nanti kamu akan diratah oleh musuh sebagaimana orang ramai meratah makanan dan talam. Lalu para sahabat bertanya, amin qillati, apakah dengan sebab sedikit kami pada ketika itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Bahkan kamu pada ketika itu ramai kausa isail, ya, seperti mana buih-buih ketika banjir. Ya, ketika buih yang di atas permukaan, ya, ketika banjir besar. Walakin kamu diratah dengan sebab asabat kumul wahn ataupun asabahumul wahn, kerana mereka pada ketika itu ditimpa dengan wahn. Dan para sahabat bertanya, apa yang kau maksudkan dengan wahn itu ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan kepada mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar Al-Hakim dan Imam Al-Hakim mensahihkannya. Dan menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Jadi untuk hari ini kita berhenti di situ insyaAllah. Nanti kita sambung lagi dalam bacaan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.